Hey, what's up guys, welcome to my video. Aku pernah jumpa satu situasi di mana seseorang ni menceritakan dekat aku di mana dia terima satu bil yang harganya sampai beribu. Ada yang sampai 4,000 guys. Banyak gila guys 4,000. Lepas tu dia cakap dekat aku di mana, "Bang, macam mana ni? Aku tak pakai pun benda ni. Sampai 4,000 ni, menipu lah company ni." Kadang-kadang pendapat akulah ni, kemungkinan besar company tu tak menipu, tapi disebabkan ada berlaku fraud case dekat situ. Selain tu, kalau tak fraud case, kemungkinan masalah sistem. Untuk masalah sistem ni, aku kongsikan pengalaman aku di mana aku pakai Digi Infinite 150 dan ketika itu aku tengok bil aku ada sampai 600 lebih, tak silap aku, 6 hingga 700 lah. Dekat situ, adakah aku cakap, internet aku ada lagi? Takkan lah sampai 600-700 ni dia tak block lagi internet aku. Jadi dekat situ bila kita nilai balik kan, rupanya ini kemungkinan besar ada silap daripada segi sistem. Ada masalah sistem. Dia ada bugs. Kau pernah dengar tak bugs? Orang yang selalu guna komputer ni faham lah. Ada bugs dekat situ. Ada masalah sikit. Jadi dalam tempoh beberapa hari tu aku tengok balik bil aku. Okay, bil aku kembali normal seperti biasa. Jadi itu adalah masalah bugs pada software, pada sistem diorang. Dan aku jumpa jugalah masalah-masalah yang sama waktu tu di grup lain, di mana ada bil yang sampai 1,000 lebih, sampai 2,000. Memang tak boleh brain. Masing-masing dah cuak. Rupanya masalah sistem. Kemudian ada lagi satu situasi di mana fraud case. Fraud ni bahasa Inggeris. Fraud ni kita cakap palsu. Jadi case palsu. Macam mana yang dikatakan case palsu ni? Let's say korang ada IC. Adik korang ambil IC korang pergi daftar postpaid. Lepas tu dia pakai, dia buat tak tahu, dah tak nak bayar. Tak pasal-pasal korang dapat surat lawyer, suruh bayar bil. Sebenarnya itulah yang biasanya kita panggil dengan fraud case, di mana kita tak daftar tapi ada orang daftar menggunakan IC kita. Fraud case ni ada dua jenis. Sama ada fraud case tu datang daripada customer ataupun fraud case yang dibuat sendiri oleh seller. Ada case macam tu. Untuk case customer guna IC orang lain tu, itu dah banyak sangat berlaku. Untuk case penjual SIM card tu sendiri, ataupun pekedai seller tu menggunakan SIM card korang untuk daftarkan kepada customer lain. Benda tu jarang berlaku. Tapi aku pernah jumpa case tu sebab aku pernah ada pengalaman jual SIM card lah. Ada seller ni, dia pasal nak kejar target punya pasal, dia ada simpan data IC customer, dia daftarkan je. Dia daftarkan sebab nak capai target untuk bulan tu punya target atau KPI. Korang kena tahu, telco ni dia akan bagi lebih bonus. Bonus tak kira lah banyak atau sikit, sekiranya korang mencapai satu target ataupun KPI yang ditetapkan oleh telco. Itu untuk fraud case. Dua jenis fraud case guys. Harap korang boleh faham. Fraud case daripada customer dan fraud case daripada seller tu sendiri. Ada lagi satu situasi ni aku nak kongsikan korang. Ini memang manusia tak guna. Dia dah pakai, dia beli. Lepas tu dia tak nak pakai. Bila dia tak nak pakai, dia tak terminate, dia tak hapuskan bil tu, account tu. Bila dah tak pakai, dia buat tak tahu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia terima satu bil yang mahal. Lepas tu dia menyalahkan company. Sedangkan situasi tu adalah situasi di mana kau sendiri tak tahu sistem bil berjalan ni macam mana. Bil ni kalau korang dah pakai dan tak nak pakai, pergi center balik, pergi ke office yang korang daftar tu balik, korang cakap, saya nak stop, tutup account ni. Waktu tu situasi yang korang kena buat adalah korang kena bayar bil yang ada sekarang. Ketika itu, berapa ringgit bil korang? Korang kena bayar 100% tanpa ada balance. 1 sen pun tak boleh. Korang bayar 100%. Lepas tu diorang akan isi form. Mungkin isi form dalam kertas ataupun directly ke dalam komputer untuk buat termination, untuk matikan akaun tu. Kalau korang tak matikan akaun tu, benda tu akan berjalan 3-4 bulan. Aku rasa dalam 3 bulan lah. Katakan bil yang korang langgan tu 180. Plan harga 188 kan. Banyak dekat telco korang jumpa punya plan paling mahal. Korang bayangkan sebulan kena bayar 180. Sampai satu masa korang rasa macam bosan, macam tak best je plan ni, macam tak kena je, korang belah macam tu je. Lepas tu bil tu akan berjalan sama 3 bulan. 45 hari korang tak bayar, korang dah tak boleh buat call, korang dah tak boleh guna untuk message, dah tak boleh guna internet, totally kena block. Atau dalam telco kita panggil bar, BARRED, baret. Itu bahasa Jepun. Bahasa Inggerisnya bar. Bahasa Melayunya aku tak tahu apa. Kena block lah kita panggil. Dah kena block. Walaupun dah kena block, bil korang akan tetap berjalan walau macam mana sekalipun. Buruk macam mana sekalipun, baik macam mana sekalipun, bil tetap akan berjalan selama 3 bulan. 180 korang kali 3. Kemungkinan besar ada telco yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Aku ingat lupa lah.
Aku pernah jumpa sampai 6 bulan lah sebelum ni. Okay, korang bayangkan 180 tu kita letak paling tinggi 6 bulan, kita kalikan dekat kalkulator 188, bil sebulan 188 kalikan dengan 6, ada RM1,128. Hanya disebabkan korang kata malas nak buat termination, malas nak pergi center lah apa nak terminate ni. Tak pasal-pasal korang berhutang dengan telco sebanyak 1,000 lebih, 1,000 punya bil. Hanya disebabkan korang tak terminate guys. Terminate tu memang nampak leceh guys. Korang kena pergi ke center, bagi tahu dekat seller tu, bang saya nak terminate. Kejap benda tu tak lama tapi leceh. Benda ni dah lah tak lama tapi leceh. Selain tu, orang guna bil ni dia tak tahu. Dia langsung tak tahu sistem bil tu macam mana. Ataupun kita panggil postpaid. Dekat telco banyak orang panggil postpaid. Korang kena faham postpaid dengan bil tu adalah benda yang sama. Bila benda ni kita tak tahu, kita buat kepala piang kita je kan. Ingat macam top up, pakai tak habis, buang je singkat tu, tak pasal-pasal bil naik. Kalau benda ni berlaku, ini masalah pengguna tu sendiri, di mana dia nak guna benda tu tapi dia tak nak study law produk-produk postpaid tu. Kena tahu juga. Korang kena tahu kalau kena denda berapa, kalau dah pakai berapa bulan kena sustain, kalau dah pakai ada kontrak, macam mana nak keluar, macam mana nak bayar denda kontrak, macam mana nak stopkan kontrak tu. Benda tu semua kena tahu. Bukan pakai datang, bang daftar pump, lepas tu dah boring buang aja. Memanglah blacklist guys dekat telco. Benda ni masih ramai yang tak tahu dan diorang tertarik dekat offer yang di offer oleh seller. Seller pun tak ada kerja, dia punya kerja pun cuma aku nak pastikan aku cerita barang ni dan aku boleh jual. Dia tak ada nak cerita detail-detail tentang postpaid, law postpaid ni macam mana, sistem dia macam mana. Malas, seller akan malas punya nak cerita. Jadi kita sebagai pengguna kena tanya secara detail lah. Kalau tak nak pakai macam mana, kalau nak tukar line ni macam mana. Kita kena berfikir jauh sikit, kena banyak tanya dekat seller tu. Tapi yang malangnya kalau kita banyak tanya, seller tu tak tahu apa-apa lagi. Pisang guys, teruk kena tu. Jadi guys, ini dia situasi bil mahal. Bermacam-macam jenis situasi yang boleh menyebabkan bil mahal. Dan aku harap benda yang ketiga tu yang last sekali, korang kena tahu tentang bil. Kalau dah tak nak pakai, suka tak suka macam mana sekalipun, korang kena datang ke center untuk buat termination. Kalau korang pakai Maxis, pergi datang ke Maxis buat termination. Kalau korang pakai U-Mobile nak terminate, pergi ke U-Mobile untuk terminate. Bukan pergi ke kedai handphone. Tahu tak kedai handphone? Takkan tak tahu. Pergi ke kedai handphone memang susah sikit lah. Sebab kedai handphone ni dia bukan ada servis-servis macam tu. Kalau korang nak terminate, pergi ke authorized dealer ataupun pergi ke center berdekatan. Dekat mana-mana pun boleh terminate, asalkan ianya adalah authorized dealer. Kita lebih sesuai panggil center lah. Biasa orang panggil center dekat tempat-tempat kita ni. Dia nampak kedai tu ada signboard Maxis besar, dalam ada handphone, ada kaunter satu, produk tak banyak. Itu biasanya center lah. Korang kena kenal kedai-kedai yang jenis macam tu. Kalau kedai handphone, dia penuh dengan handphone, penuh dengan casing, penuh dengan tempered glass, penuh gadget. Tapi center ni biasanya, kalau korang masuk, korang nampak handphone seketul, lepas tu produk pun sikit, itu biasa kita panggil center. Ataupun sebenarnya lebih tepat Premier Shop. PS, singkatan dia PS, ataupun nama penuh dia Premier Shop. Harap korang boleh ambil benda ni sebagai pengajaran dan knowledge korang. Kalau korang nak melanggan apa plan telco pada masa akan datang, consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.